Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, subjek kita pada hari ini ialah hadis. Sediakan buku teks hadis dan juga alat tulis. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita tengok pada isi kandungan. Minggu lepas kita dah belajar pelajaran ke-8 tentang kewajipan berbuat ihsan. Jadi hari ini kita nak sambung pelajaran ke-9 iaitu sifat malu pada muka surat 53. Okay, kita tengok muka surat 53 ni adalah pelajaran ke-9. Tajuknya sifat malu. Okay, kita baca hadis ni sama-sama dulu. An Abi Mas'udin Uqbata bani Amri wal-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Okey, hadis ni awak kena hafal dengan baris yang betul. Okey, makna kalimah ni pun kena hafal juga makna kalimah. Okey, kita baca dulu. Inna, sesungguhnya, mimma adraka, setengah yang didapati, an-nasu, manusia, min kalami, dari perkataan, an-nubuwatil ula, Nabi yang terdahulu, lam tastahi, engkau tidak malu, fasna'a, maka engkau kerjakanlah, ma syi'ta, apa yang engkau kehendaki. Okey, hadis dengan makna kalimah ni hafal Lepas tu kita tengok muka surat 54 ni adalah terjemahan hadis. Faham terjemahan hadis ni. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri wal-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setengah yang didapati oleh manusia dari perkataan Nabi yang terdahulu ialah apabila engkau tidak malu, kerjakanlah apa yang engkau kehendaki. Diriwayatkan oleh Bukhari. Okay, kita tengok dekat laman ilmu dekat sebelah ni. Malu yang boleh melahirkan sifat takwa ialah berpunca dari hati dan jiwa yang sedar akan nilai diri dan percaya adanya pengawasan Allah di atas segala gerak-geri. Okey, malu yang boleh menimbulkan atau melahirkan sifat takwa ialah dari hati ataupun jiwa yang sedar akan nilai diri dan percaya adanya Allah ni sentiasa mengawasi kita. Allah ni sentiasa tengok perbuatan-perbuatan kita. Setiap gerak-geri kita tu diawasi oleh Allah. Sebab itulah akan lahirnya rasa ataupun sifat malu dalam diri manusia. Okay, lepas tu kita tengok dekat huraian ringkas. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan bahawa di antara perkataan yang telah didengari oleh manusia di zaman akhir syariat Nabi terdahulu ialah apabila engkau tidak malu, kerjakanlah apa-apa yang engkau kehendaki, iaitu bermaksud seseorang boleh mengerjakan apa sahaja sekiranya tiada perasaan malu. Okey, pada akhir zaman syariat Nabi-Nabi terdahulu, ada perkataan yang didengari oleh manusia pada zaman terdahulu. Daripada Rasulullah jugalah, daripada Rasulullah SAW dan Nabi-Nabi terdahulu adalah perkataan ataupun hadis yang membicarakan tentang sifat malu ni. Dia beritahu apa? Hadis yang bermaksud seseorang boleh mengerjakan apa sahaja sekiranya tiada perasaan malu. Dia beritahu seseorang tu boleh buat apa sahaja kalau tidak ada perasaan malu dalam diri. Tak apa ada perasaan malu tu, manusia ni boleh buatlah apa sahaja. Benda yang buruk sekalipun, dia boleh buat. Benda yang maksiat pun boleh buat bila tak ada perasaan malu. Kita tengok pantas minda. Maksud perintah mengikut pendapat ulama'. Okey, maksud perintah Okey, ada dua maksud perintah. Perintah merupakan ancaman, bukan suruhan, bererti sekiranya dikerjakan Allah akan membalasnya. Okey, maksudnya dekat sini yang pertama, perintah ni merupakan ancaman. Disuruh tapi ia merupakan ancaman. Ancaman, bukan suruhan. Tu adalah ancaman. Jadi kita kena faham yang disuruh tu adalah ancaman ke ataupun suruhan. Okey, kalau kita buat juga sekiranya dikerjakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Kalau kita buat juga benda tu, maksudnya dekat sini benda yang tidak baik lah. Benda yang tidak baik. Kalau kita buat, akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, yang kedua, perintah yang bererti suruhan, iaitu bermaksud jika perbuatan yang hendak dikerjakan itu tidak memalukan sesiapa dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan itu adalah perbuatan yang taat, maka kerjakanlah mengikut yang engkau kehendaki. Okey, yang kedua pula adalah perintah yang bererti suruhan. Tadi adalah ancaman, bukan suruhan. Ni adalah suruhan. Jika kita buat, tak akan memalukan siapa-siapa. Orang lain tak akan malu kalau kita buat benda tu. Dan tidak melanggar perintah Allah pun.
Dan perbuatan itu adalah perbuatan taat. Tadi yang merupakan ancaman tadi perbuatan maksiat. Ini perbuatan yang taat. Maka kerjakanlah mengikut yang engkau kehendaki. Kalau kita rasa benda tu baik, benda tu benda yang elok, kita kena buat tanpa rasa malu. Tu adalah perintah yang bermaksud suruhan. Tadi perintah yang bermaksud ancaman adalah dia suruh kita buat apa sahaja kita mahu, tapi sekiranya kita tak ada perasaan malu. Maksudnya berbuat maksiat. Bunyi macam suruhan, tapi sebenarnya adalah ancaman. Yang kedua ni pula adalah perintah yang betul-betul suruhan. Itu ke arah kebaikan. Okay, tengok muka surat 55 ni adalah erti malu. Okey, kita nak tahu apa tu malu. Apa tu erti malu? Ialah sesuatu perasaan yang menghalang seseorang dari melakukan perbuatan yang keji dan melaksanakan segala yang terpuji. Okey, sebenarnya maksud malu ni adalah perasaan dalam diri kita yang menghalang kita dari melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat, dan melaksanakan segala yang terpuji. Bila kita malu nak buat maksiat, kita akan jadi rasa nak buat benda yang baik, benda yang terpuji. Itu adalah sebenarnya sifat malu. Malu untuk melakukan maksiat. Lepas tu kita buat kebaikan. Kita tengok dekat nilai murni dekat sebelah ni. Tidak merasa malu untuk melakukan sesuatu yang baik. Untuk melakukan sesuatu yang baik ni, kita tidak boleh ada rasa malu. Tak boleh. Yang kedua, berusaha memiliki sifat malu kerana ia membantu kita ke arah ketakwaan bertepatan dengan malu yang Rasulullah SAW. Okey, tadi dia suruh kita buang rasa malu. Ni dia suruh kita ada rasa malu. Supaya apa? Supaya kita lebih bertakwa kepada Allah. Kita rasa malu untuk berbuat perbuatan yang keji. Dan kita pun nak buat perkara-perkara yang baik sesuai dengan yang Rasulullah SAW suruh. Malu yang bertepatan lah maksudnya. Untuk buat kebaikan tak boleh malu. Untuk berbuat maksiat kena ada rasa malu. Kita tengok jenis-jenis malu. Malu yang lahir setelah mempelajari ilmu yang boleh memberi kesedaran dan menginsafi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala serta yakin terhadap pengawasannya. Okey, jenis malu yang pertama adalah jenis malu lepas kita belajar sesuatu. Belajar benda tu adalah kebaikan ataupun keburukan. Lepas kita dah belajar, dah tahu benda tu adalah kebaikan. Okey, kita dah tak ada rasa malu. Bila kita dah belajar benda tu adalah salah, benda tu adalah maksiat, maka timbullah rasa malu dalam diri kita nak buat. Itu adalah rasa malu. Jenis rasa malu yang pertama adalah setelah kita mempelajari sesuatu. Contohnya sebelumnya awak tak tahu benda tu adalah salah. Lepas tu awak belajar, awak tahu benda tu adalah salah dan benda tu adalah maksiat. Contohnya sebelum ni awak tak tutup aurat. Contohnya tak pakai tudung. Sebelum ni sekolah tak pakai tudung. Lepas tu bila awak dah belajar, rambut tu adalah aurat, awak rasa malu. Rasa malu jadi nak pakai tudung. Itu adalah malu setelah kita mempelajari sesuatu. Benda tu adalah salah, kita dah tahu. Lepas tu timbullah rasa malu untuk buat perkara tersebut. Lepas tu yang kedua, tabiat semula jadi manusia dan ia lahir sejak manusia dilahirkan. Ada juga perasaan malu, sifat malu ni yang memang sejak daripada lahir lagi ada dalam diri. Ada dalam diri setiap manusia tu ada sifat malu. Memang diri kita ni daripada sejak dilahirkan tu memang ada sifat malu. Tapi bila dah besar, bila dah dewasa, sifat malu tu mungkinlah dibuang ataupun tidak diendahkan. Bila nak buat maksiat tu dah tak ada rasa malu. Sebenarnya dalam diri setiap manusia tu sejak dilahirkan pun ada sifat malu tu. Kita tengok muka surat 58, bahagian malu. Okey, malu ni pula ada bahagian. Tadi ada jenis kan? Jenis ada dua. Okey, bahagian pun ada dua juga. Okey, tengok malu terpuji. Yang pertama adalah malu terpuji. Okey, apa tu malu terpuji tu? Malu yang menjadi unsur mencegah kejahatan, mendorong jiwa melakukan kebaikan. Malu yang terpuji ni adalah malu yang membawa kita ni yang mencegah kejahatan. Maksudnya kita rasa malu untuk berbuat jahat dan mendorong kita untuk berbuat baik. Okey, contoh kita tengok contoh malu yang terpuji. Yang pertama, malu bercakap bohong. Dia nak berbohong, dia rasa malu. Okey, malu untuk mencuri. Nak mencuri, nak ambil harta orang, dia rasa malu. Malu untuk melakukan fitnah. Kita malu sebab kita rasa Allah tahu apa yang kita buat tu adalah salah, kita memfitnah orang. Okay, lepas tu tengok malu tercela, ialah malu melakukan sesuatu perkara yang benar sedangkan tiada sebarang halangan untuk melakukannya. Okay, malu yang tercela ni pula adalah malu kita nak buat perkara betul. Kita nak tegakkan kebenaran contohnya. Sedangkan benda tu tiada halangan pun, kita boleh buat benda tu tapi kita rasa malu. Rasa malu nak buat kebaikan. Rasa malu nak buat benda tu adalah benda betul, bukan benda maksiat, tapi kita rasa malu. Malu nak tegur orang buat salah, malu nak tegakkan kebenaran, malu. Contoh, kita tengok contoh malu yang tercela. Malu menyuruh melakukan kebaikan. Dan malu melarang mengerjakan maksiat. Okey, kita malu untuk berbuat kebaikan, malu untuk menegur orang yang berbuat salah, malu untuk larang orang buat maksiat, malu, rasa malu. Kenapa rasa malu?
berbuat kebaikan. Itu adalah malu yang tercela. Okey, tengok dekat penghayatan dekat bawah ni, berusaha membudayakan sifat malu yang terpuji agar kesopanan dan ketakwaan menjadi cermin kepada diri. Okey, kita kena sentiasa usaha untuk ada sifat malu yang terpuji agar kesopanan ketakwaan menjadi cermin diri. Okey, bila ada sifat malu yang terpuji ni, malu bercakap bohong, malu mencuri, malu melakukan fitnah, akan membentuk diri kita, membentuk kesopanan kita, dan juga membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja pada hari ini.